Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang aksesori kereta yang berbahaya dipasang pada kereta. Tetapi seperti biasa, kepada mereka yang baru saja berjumpa dengan channel Mekanika Malaysia, tolonglah subscribe. Nescaya anda tidak akan menyesal kerana ini adalah channel otomotif terbaik di bumi ini. Aksesori kereta, biasalah, apa lagi bila first time beli kereta. Buka dekat Lazada, Shopee tu mak, banyak benda boleh beli ni. Segala benda dia beli, segala benda dia nak pasang. Jadilah kereta tu kereta spek Shopee. Tapi peringatan, walaupun benda ni kadang-kadang aksesori ni kita nampak cantik, nampak macam banyak function, tapi sebenarnya banyak aksesori di luar sana sebenarnya bila kita pasang pada kereta ia boleh membahayakan kita. Sebab itulah berdirinya saya di sini pada hari ini adalah untuk menceritakan 7 komponen atau aksesori yang berbahaya dipasangkan pada sebuah kereta. Betul kau tepat dia. Betul lah ni. Untung kami ingin membantu anda. Kalau tak ada bayar. Tu Fujiwara. Oi, ada orang. Ya kata tu Fujiwara ni ada tanggal nak bagi sedar kita. Esok saya ada sesi ta'aruf dengan bangga tua. Malulah tu, kita tak sedap. Kamu datang di tempat yang betul, anak muda. Kamu sabar. Tunggu sekejap. Nah, ini dia tanggal kamu. Nah, inilah dia. Gunalah Tresto. Tahan lasak, tahan lama dan harga berpatutan. Pelapik dashboard itu yang cover dekat atas dashboard kita tu, ada yang letak sebagai hiasan, ada yang sebab dia nak tahan panas. Tahukah anda, bermula 1 Januari 2012 Malaysia, kereta baru yang nak dijual di sini perlu ada sekurang-kurangnya 1 beg udara, 1 airbag. Tetapi majoriti pengeluar di Malaysia ni memang minimum dia bagi 2 buah airbag. Satu biasanya duduk dekat steering pemandu dan dekat penumpang biasanya duduk dekat mana? Tu, dekat atas dashboard. Sebab tu, jangan pasang apa-apa benda yang bakal menghalang airbag ni kalau dia meletup. Sebab accident, airbag akan keluar. Kalau ada halangan atas tu, kapet macam tu, ia memang menjejaskan prestasi airbag tu sendiri bila dia nak meletup. Bukan sahaja penutup dashboard tu tadi. Kalau ada yang jenis tu, letak mainan lah, kotak tisu lah, apa semua. Jangan tuan-tuan, jangan. Seterusnya, sarung cushion. Tak boleh pasang ke bang? Macam ni. Ada sarung cushion yang diperbuat daripada kulit, ada yang diperbuat daripada PVC, ada yang jenis sarungkan t-shirt dekat dia punya seat tu kan. T-shirt tu, kalau nak sarung, janganlah sarung t-shirt MU. Dah lah kalah 5-0 nak sarung, buat apa lagi? Okey, sebelum nak pasang sarung ke, t-shirt ke, apa mak nenek ke, tengok dulu sama ada seat kereta kita tu ada side airbag ke tidak. Sama kes dia macam yang tadi, dashboard tadi. Kalau ada halangan yang tutup dekat tempat airbag nak keluar tu, itu memang bahaya. Sebab kemungkinan airbag tu sendiri dia tak meletup pun. Dia meletup, duduk meletup dalam kulit tu. Nak buat apa? Kan dah bahaya. Clip seat belt ataupun seat belt canceller. Ini adalah aksesori yang paling bangang pernah dicipta dalam tamadun manusia moden. Tahu tak sebab apa? Ini bahaya tuan-tuan. Okey. Kereta-kereta moden pada hari ini, majoriti dia kalau kita tak pakai seat belt, dia akan bunyi amaran. Ting ting tong tong tong. Gong 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 gong. Memang annoying. Sebab apa? Sebab dia nak suruh kita pakai seat belt. Sebab apa kena pakai seat belt? Sebab
airbag. Okey, airbag tu nama dia SRS, Supplementary Restraint System. Airbag ni dia kena ada seat belt sebab seat belt itulah yang menjadi restraint system sebelum airbag tu meletup. Kalau kita tak pakai seat belt atau kita letakkan canceller dekat situ, airbag akan meletup tapi pinggang kita tak terikat, kita pun pergi ke depan. Bahaya tuan-tuan, itu bunuh diri nama dia. Kalau siapa-siapa naik kereta kawan dia ke, kereta member-member tompang ke kan, kalau nampak binatang tu, dia letak seat canceller tu, lempang owner dia laju-laju. Kapet kereta cap ayam. Tak boleh tukar kapet kereta ke? Boleh tuan-tuan. Kapet kereta ni kita boleh tukar. Cumanya, make sure bila kita tukar tu spek dia sama macam original. Sebab apa? Kapet original biasanya dia ada anti-slip dekat bawah dia tu. Ataupun dia ada clip supaya kapet tu tidak bergerak. Kalau kapet yang terlalu ayam, biasanya dia letak saja macam tu. Dan kemungkinan dia menggelunsur, dia terlipat dekat belakang pedal tu tinggi. Kalau dia terlipat, tersorok di belakang pedal brake, bila kita nak tekan brake kan dah tak makan brake tu, terhalang. Itu memang satu lagi risiko yang membahayakan kepada mana-mana pemandu. Tinted cermin yang maha gelap. Tinted is okay sebenarnya untuk halang panas, untuk privacy kan. Tapi kalau dah terlalu gelap, especially untuk cermin depan ataupun cermin dekat pemandu tu, ia akan mendatangkan masalah. Sebabnya bila malam kita terpaksa fokus, jadi mata kita ni jadi penat sebab cermin tu gelap, kita kena tengok betul-betul kat depan tu. Itu akan menyebabkan tekanan sewaktu memandu. Untuk cermin tepi pula, kadang-kadang motor dia punya lampu, motor-motor kecil, lampu dia tak jelas sangat. Bila kita tinted, kita tak nampak ada objek dekat belakang. Nak reverse pun susah. Buat apa nak menyusahkan diri? Ini satu lagi perihal tinted, iaitu tinted lampu. Tak kira lah lampu depan ke, lampu belakang ke, lampu signal ke. Kenapa? Sebab dia nak nampak efek macam kereta sport. Kereta sport ni memang dia gelap sebab bukan lens luar dia yang gelap, tapi housing dalam tu yang gelap. Sebab tu efek dia nampak gelap. Lampu dia masih cerah. Bila kita pasang tinted dekat luar, dia mengurangkan kadar pencahayaan. Sama ada kepada kita yang memandu ataupun kepada pemandu lain dekat luar nak nampak kereta kita dekat mana. Yang nak marah tu, lampu belakang pun dia gelap segelap-gelapnya sampai kita nak brake pun tak tahu dia ni brake ke tidak ni, dia ni brake ke tidak. Lampu brake pun sampai tak nampak. Dan tahukah anda, lampu-lampu tinted ni lama kelamaan plastik tin tu dia akan melekat. Sebab apa? Sebab lampu ni panas. Bila dia tembak dekat plastik tu, lama kelamaan plastik tu akan jadi keras dan makin susah dilihat. Dan keburukan dia, kalau kita nak buka plastik tu nanti dah jadi makin lama, makin susah. Dan silap-silap kena tukar lampu. La ilaha illallah. Ada satu kerja pula dah nak kena tukar lampu. Di Amerika Syarikat ada satu kajian yang dibuat. Bila kita menggantungkan sebarang objek dekat tengah cermin memandu tu, ia akan mengganggu konsentrasi memandu. Macam mana tu? Dia mengurangkan tindak balas pemandu sewaktu kecemasan. Sebab apa? Sebab kita dah terbiasa tengok ada objek yang bergerak-bergerak. Okey. Sekiranya berlaku kecemasan yang memerlukan kita brake cepat, kita akan jadi brake lambat. Ini kajian yang telah terbukti di Amerika Syarikat. Sebab itu di US, sebarang gantungan ni, tangkal ke apa benda nak gantung kat situ tidak dibenarkan. Kepada akak-akak di luar sana, tak payahlah nak gantung lanyard Petronas kat cermin tengah tu. Lanyard Petronas ni orang pakai masa naik LRT je. Perfume pun tak payah gantung kat tengah tu. Perfume beli yang clip dekat lubang aircon tu. Masalahnya, tak semak ke gantung banyak-banyak benda kat situ? Okey, itulah tadi tentang 7 jenis aksesori yang berbahaya dipasangkan pada kereta. Kalau ada benda lain yang saya boleh nak pesan, itu dia lampu fog light tu. Kalau boleh, janganlah tukar yang LED. Silau, brother. Lagi satu, lampu fog light ni, bila guna dia? Sewaktu kabus, sebab tu nama dia fog light. Bukannya kita buka je lampu malam, terus menyala lampu tu. Bukan macam tu. Sebab itulah lampu tu senang rosak. Lagi satu, itu yang jenis pasang lampu ambulans kat belakang tu. Bila dia break tu, pip berkelip kat belakang. Ya Allah. Dah macam Tarzan baru keluar hutan pakai kereta. Macam itulah jadinya. Jadi, kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia, standard itu indah. Jangan lupa tu. Ada lagi tu. Main. Tekan subscribe. Bye.